Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar tingkatan 1. Saya Cikgu Abang Hashim bin Abang Said, guru pendidikan seni anda. Dan pada hari ini kita akan mula belajar tentang bab yang pertama untuk pelajar tingkatan 1, iaitu bab garisan. Okey, jadi pelajar-pelajar kita akan menyediakan nota untuk pelajar. Salin di dalam buku tulisan, buku nota anda, dan juga kita akan memahami bagaimana cara untuk melukis garisan-garisan, jenis-jenis garisan yang ada. Jadi pelajar-pelajar sekalian, boleh membuat latihan nanti setelah membuat nota. Buat nota dulu, baca nota dulu, pastikan pelajar faham, dan bagi pelajar yang kurang faham dan tidak mengetahui ataupun ada kemuskilan, pelajar-pelajar boleh bertanya kepada saya. Boleh menggunakan WhatsApp, voice ataupun tulis, type dan sebagainya. Jadi untuk ini kita mulakan bagaimanakah kita untuk melukis garisan-garisan. Sama-sama kita saksikan. Untuk hari ini kita akan mula buat latihan untuk tajuk garisan. Dan hari ini kita akan lihat jenis-jenis garisan. Ada banyak jenis garisan. Tapi pada hari ini kita akan lihat dalam jumlah 7 saja dulu. Baik. Untuk hari ini sebagai latihan kita akan buat beberapa garisan. Okey, kita akan buat beberapa garisan. Garisan. Okey. Apabila kita membuat garisan, kita kena sentiasa buat latihan. Jadi pelajar-pelajar apabila buat satu garisan lurus, berlatih menggunakan pen ataupun pensel tanpa menggunakan pembaris. Jadi hari ini kita akan lihat jenis garisan. Okey, ada 7 kita lihat hari ini. Baik, untuk yang pertamanya kita akan lihat garisan nipis. Garisan nipis. Garisan nipis ialah garisan yang halus. Garisan yang halus, dan pelajar akan buat sebeginilah. Okey, kita buat garisan halus. Sebegini. Garisan halus. Berlatih agar kita dapat buat satu garisan lurus. Garisan halus ini. Latihan perlu dibuat. Walaupun dia taklah begitu lurus, tapi dia dalam keadaan stabil dan sekata. Latihan kena buat selalulah. Tapi hari ini kita akan belajar membuat beberapa jenis garisan untuk pelajar tingkatan 1. Dan ini adalah garisan nipis. Okey? Baik, sekarang kita akan lihat pula bagaimana garisan yang seterusnya, iaitu garisan tebal. Garisan tebal. Okey. Dia bertentangan dengan garisan nipis. Kalau garisan nipis, dia punya ketebalan sebegini. Kita kalau garisan tebal, kita buat tebal betul lah. Dalam, okeylah, 28 ke 30 macam tu. Kita buat garisan yang tebal. Okey. Kalau pelajar boleh menggunakan marker. Marker permanen. Okey, untuk membuat garisan tebal. Kalau kita ada pen teknikal, dia ada jenis dia. 0.5, 0.7 yang nipis, 1.0. Kalau yang tebal, 5.1, 5.0, 6 dan seterusnya. Ini dia garisan tebal. Latihan dibuat menyebabkan kita dapat membuat garisan lurus dengan baik dan berkesanlah. Itu adalah garisan tebal. Dan seterusnya kita akan lihat pula garisan putus-putus. Salah. Minta maaf. Garisan, kita letak 5 macam tu. Okey. Garisan putus-putus. Putus. Ni garisan yang putus-putus, kita tebal sikit. 7. Okey, ini adalah garisan putus-putus. Pelajar dapat buat.
Sama ada dia bergarisan lurus macam ini, ataupun kita boleh buat dia membengkok, membelok begini. Itu pun dipanggil garisan putus. Putus. Dia membelok, lengkung macam ini dan lurus balik macam ni. Okey. Kita boleh buat dia membulat begini. Pun juga dipanggil sebagai garisan putus. Putus. Alright? Baik. Kita dah lihat beberapa jenis garisan. Dimulakan dengan garisan nipis tadi. Kemudian kita telah pun membuat garisan tebal. Dan sekarang ini kita baru je buat tadi garisan putus. Putus. Baik, sekarang kita akan lihat pula garisan beralun. Garisan beralun. Beralun ni kalau kita lihat waktu kecil dulu, up down lah ni. Up, down. Up, down macam ni. Ini beralun. Sama ada dia beralun macam ni, ataupun dia alun kecil macam ni. Pun beralun juga. Kita akan buat. Ini adalah garisan beralun. Okay. Sama ada dia perlahan macam ni pun. Bukannya perlahan. Dia nipis dia punya alunan dia. Ataupun alunan yang besar macam ni. Tinggi. Okay. Ini dinamakan garisan beralun. Okay. Jenis-jenis ini selalu keluar dalam peperiksaan ataupun ujian. Jadi pelajar-pelajar kena ingat jenis-jenis garisan. Okey. Selain daripada garisan beralun, garisan putus-putus, garisan tebal, garisan nipis, kita juga ada garisan berpancar. Berpancar. Ini dinamakan garisan berpancar. Bagaimana caranya? Kita buat satu titik di tengah macam ni. Kemudian dari titik ini kita akan buat satu garisan keluar macam itu. Dia seolah-olah memancar macam tu. Okey, dia dipanggil garisan berpancar. Okey, pelajar-pelajar boleh buat lebih baguslah. Lebih bagus, lebih kemas dan lebih cantiklah. Okey. Kalau boleh jangan berlatih, jangan menggunakan pembaris, guna tangan freehand. Macam ni. Ini dipanggil garisan berpancar. Okey, pelajar-pelajar sekalian. Setelah itu, kita juga akan belajar dan mengetahui tentang garisan yang seterusnya, iaitu garisan menegak. Ini senang saja. Garisan menegak. Okey, garisan menegak, kita boleh mula melukis garisan menegak ni dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah pun boleh. Selalunya beginilah kalau saya buat garisan dari atas ke bawah. Ada orang dia boleh buat garisan dari bawah ke atas. Dia buat dari bawah ke atas. Kalau dia pandai ni bagus. Tengok saya sengit pula ni. Sebab saya tidak biasa buat garisan dari bawah ke atas ni. Kurang latihan lah. Okey, kurang latihan buat garisan begini. Selalunya saya buat garisan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Pelajar-pelajar boleh buat latihan dan juga membuat lukisan ini berterusan agar kita dapat kemahiran menguasai menggaris dengan baik dan betul. Okey, ini adalah garisan menegak. Satu lagi garisan yang perlu kita ketahui pada hari ini, iaitu garisan berlingkar. Berlingkar. Garisan ini selalu orang beritahu macam lingkaran ubat nyamuk lah. Yang macam ni kecil membesar, dia buat lingkaran. Macam lingkaran ubat nyamuk. Okay, dia melingkar je. Dia tak putus, dia tak terlepas. Dia buat lingkaran je. Terus membesar. Ini dinamakan garisan berlingkar. Kalau dia membujur macam mana? Lingkaran juga, tapi dia dalam bentuk membujur. Macam ni. Dia membujur macam ni, dia buat. Ini pun dipanggil garisan berlingkar.
Okey. Okey. Ini adalah garisan berlingkar. Jadi pelajar-pelajar sekalian, kena lukis semua ini di dalam buku latihan. Di dalam buku latihan, buat 7 jenis garisan. Ya, jenis-jenis garisan. Iaitu garisan tebal, garisan nipis, garisan putus-putus, garisan beralun, garisan berlingkar, garisan menegak dan garisan berpancak. Apa pentingnya garisan? Sebagai penutup pada hari ini, sama-sama kita saksikan, kita lihat sendiri bagaimana garisan ini boleh menghasilkan objek. Kalau saya selalu lukis kartun, kita boleh lukis tangan macam ni. Kalau kita lukis tangan, kita akan menggunakan garisan macam ni. Tengok, dia akan jadi garisan. Ni jari kita ni, dia menunjuk. Macam tu. Okey, semua ini hasil daripada garisan-garisan. Okey, katakan jari macam ni pun boleh juga. Buat macam ni. Okey, ni simple dia. Okey, ni jari. Okey. Ini contoh-contoh hasil daripada garisan-garisan yang kita belajar tadi. Okey. Juga kita boleh buat macam ini. Saya buat simple macam inilah ya. Buat macam ni. Ni pelajar, ni mata, ni hidung, mulut. Macam ni. Ni mulut dia. Ini terbentuk daripada garisan-garisan menegak, garisan melintang, membulat, membujur yang kita telah pun belajar sebentar tadi. Ini dia garisan menghasilkan satu lakaran lukisan yang menarik. Ini hasil daripada latihan yang berterusan. Okey, sehari saya harap pelajar-pelajar dapat membuat latihan yang diberikan dan menyiapkan tugasan yang diberikan. Sampai kita jumpa lagi nanti. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, jadi pelajar-pelajar setelah kita melihat 7 jenis garisan-garisan tadi, pelajar akan buat di dalam buku lukis seperti ini. Buat dengan elok-elok, pastikan lukisannya kemas, bersih dan kerja-kerja yang telah pun siap, pelajar-pelajar boleh gambarkan, dihantar di dalam grup kita. Gambar elok-elok, tepat-tepat agar senang untuk saya membuat komen dan sebagainya. Selain daripada itu juga ada latihan Google, quiz Google. Jadi pelajar-pelajar siap, dapatkan markahnya dan gambarkan dekat situ. Capturekan untuk dihantar di dalam grup. Okey, selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Bye.